IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semoga Allah terus menerus melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, rakan pendengar IKIM FM juga. Saat ini, walaupun di mana anda berada, yang berada di FB IKIM FM, boleh ke FB sekarang kerana kita dah pun nak mulakan segmen pertama kita hari Selasa, iaitu Syariah dan Perundangan. Dan Alhamdulillah telah pun sama-sama bersama dengan saya Kak Konti, akan bersama dengan anda sekejap saja lagi suara beliau, insya-Allah, untuk sama-sama saya alu-alukan kehadiran tetamu kita pada kali ini, iaitu Cik Wan Roslina Abdul Majid, merupakan fellow di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Yati? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Wan sihat? Sihat. Masya-Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kerana hadir ke Konti untuk hari ini bersama dengan rakan pendengar, dan sepanjang bersama dengan Cik Wan Roslina. Cik Wan Roslina berkongsi tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Masya-Allah, terima kasih kerana membuka mata ramai daripada kita celik undang-undang. Ya, Alhamdulillah. Dan hari ini undang-undang dalam keluarga. Kita nak bawakan kepada anda, rakan pendengar, tajuk yang sangat cantik untuk kita kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat hari ini. Tajuk yang dipilih oleh Cik Wan Roslina untuk sama-sama kita kongsikan, iaitu Bapa Amanah Menggunung di Pundaknya. Masya Allah. Baru-baru ni saya lihat di IG Cik Wan Roslina gambar dengan ayahanda tercinta. Masya Allah. Semoga sihat ya. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Hati. Masya Allah. Dan sempena juga kan, sebenarnya hari-hari adalah hari bapa. Cuma kita bila letak hari satu hari tu, kalau satu hari tu pun tak boleh membawa kita pada mengenang bapa kita, Allahu Akbar. Kan? Tak tahulah macam mana ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, bersempena dengan hujung minggu baru-baru ni, pada 21 Jun yang lalu, menyambut hari bapa, masya-Allah. Jadi hari ini kita bawakan tajuk ini, nak kita sama-sama fahami tentang beratnya pundak seorang bapa untuk memikul amanah yang Allah kurniakan kepada mereka. InsyaAllah untuk perkongsian awalan ini, mukadimahnya mungkin kita berikan kepada rakan pendengar. Sebab apa? Sebab ni ada satu kata-kata yang diambil ya, dikongsikan. Cik Wan Roslina nak kongsikan ya. Seorang bapa dikatakan memikul amanah yang berat, besar, pada bidang pundaknya pikul amanah menggunung, pada tegap kakinya letak sejahtera seluruh keluarga, pada bengis wajahnya harum syurga buat anak anda. Masya-Allah, tabarakallah. Silakan komen sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Yati. Alhamdulillah. Saya kongsikan sebenarnya yang Yati kongsikan di IG dan juga Facebook. Bila saya terpandang poster tu, terus melekat dalam hati saya yang Yati bacakan tadi. Saya pun sukar nak ingat pada bidang pundaknya pikul amanah menggunung. Pada tegap kakinya terletaknya sejahtera seluruh keluarga. Pada bengis wajahnya terletak harumnya syurga buat anak anda. Begitulah lebih kurang saya tulis pun kadang saya lupa. Ya, sebab agak panjang, tapi maksudnya tu sangat mendalam. Saya pasti semua orang yang terpandang poster tu sama ada mengalirkan air mata ataupun tiba-tiba nak call ayah kat kampung. Kan Yati, insya-Allah. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak tanya sikit Yati. Apa Yati boleh sebut tentang ayah Yati? Masya-Allah. Bila orang tanya ayah Yati bagaimana? Oh ya Allah. Apa yang boleh Yati? Secara ringkaslah, ayah Yati seorang yang sangat suportif. Apa-apa anak dia buat semua disokong, tapi dalam sokongannya tu ada pesan-pesan. Boleh tapi kena macam tu, kena macam ni. Masya-Allah, masya-Allah. Nasihat yang sangat pesan tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal ya. Ada keizinan tapi bersyarat, disertai dengan pesanan dan nasihat. Ya, masya-Allah. Semoga dikurniai sebaik-baik kebaikan dunia dan akhirat untuk ayah dan bunda Yati ya, insya-Allah. Okey, saya nak respon kepada soalan Yati tadi. Apa benda yang boleh kita sebut bila kita faham daripada amanah menggunung di bahu setiap bapa, dan apa maslahah yang setiap ayah ataupun bapa cuba jaga
bagi seluruh ahli keluarga, dan apa perkara yang ayah ataupun seorang bapa laksanakan untuk menjaga seluruh ahli keluarga, terutama anak-anak, daripada ancaman api neraka yang disebut haruman bau syurga untuk anak-anak itu. Dan kalau kita sebut pada bidang pundaknya terpikul 1001 amanah. Kita sebut amanah pun takut, dengar pun sangat berat. Gunung dengar, gunung pun tak boleh nak terima. Gunung pun tak boleh terima, tetapi manusia menerimanya dengan penuh ketulusan hati dan rasa tanggungjawab untuk melaksanakannya. Begitu juga seorang bapa. Maksudnya bila kita sebut pada bidang pundaknya terpikul amanah yang menggunung tu, maksudnya seluruh hayat seorang bapa, kita kata sesosok tubuh seorang bapa tu, dia memikul seberat-berat amanah dan dia ada potensi yang besar untuk melaksanakan tanggungjawab. Sebagai seorang lelaki memang itu lumrahnya, dia akan ada tanggungjawab dan lazimnya dia akan tunaikan tanggungjawab yang telah dipikulkan dengan sebaik-baiknya, melainkan ada situasi-situasi tertentulah. Dan dalam melaksanakan amanah yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas pundak dan bahunya, seorang bapa tu ataupun seorang suami atau seorang lelaki biasanya akan dibantu oleh wanita. Itu juga suatu lumrah. Ini disebut dalam surah Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Maknanya mukminin dan mukminat sebahagiannya menjadi penolong kepada yang lain. Susulan ayat tu sebut tentang amar makruf, nahi mungkar, menunaikan solat, semua kewajipan-kewajipan agama. Maknanya dalam sebuah keluarga pun seperti yang Yati sebut tadi, tanggungjawab keagamaan itu juga sangat-sangat dijaga. Memanglah kita kena jaga dengan keluarga dulu, sebab daripada keluarga itulah akan memberikan kesan kepada masyarakat seluruhnya dan akhirnya negara. Dan bila kita sebut tentang pada tegap kakinya letak sejahtera seluruh keluarga tu, kita bayangkan bila kita sebut tegap kaki tu, kita bayangkan kuat kan? Kuat, istiqamah, komitmen tinggi, tak ada alasan, tak ada pengecualian. Dia kita bayangkan kuat je. Dan kita tahu Islam ni dikatakan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan, agama yang kuat. Itu syiar agama. Al-Islamu dinul quwwah. Maknanya Islam itu agama yang kuat. Kalau kita ni lembik-lembik, tak larat, tak boleh buat, bukan Muslim lah sebenarnya, sebab syiar agama kita kuat. Dan dalam Quran ini Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan sebut bagaimana ayat dalam salah satu ayat Al-Quran menyebut wa'intu lahum mastata'tum min quwwah. Maknanya umat Islam ni dia kena sentiasa bersedia, kena buat segala jenis persediaan kekuatan. Dalam ayat ni sebut min ribatil khail. Maknanya sediakan nak pergi perang ni kena ada kuda. Dan kita tahu ancaman kita banyak pada zaman sekarang. Seorang bapa, dia kena sedar dia kena ada pelbagai kemahiran, seni kebapaan tu kena ada, sebab cabarannya sangat hebat pada zaman kini, terutama datang daripada internet, media sosial dan sebagainya. Maka kena ada kekuatan itu. Dan lumrahnya seorang keluarga Muslim, bapa Muslim, dia kena ada persediaan dan kekuatan luar biasa, sesuai dengan ancaman semasa. Dan yang terakhir yang disebut tadi, pada bengis wajahnya haruman syurga buat anak anda. Sedapnya ayat ni, pada bengis wajahnya haruman syurga buat anak anda. Mungkin ada setengah orang kata, ayah saya tak nampak bengis pun, nampak kelakar. Alhamdulillah. Ada orang, setiap orang berbeza-beza. Tapi kena ingat, setiap ayah meskipun dia kelakar ke, dia seorang yang lembah lembut, sangat lembut, tapi pasti ada spot dia yang tegas. Sebab itu memang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cara dia tegas tu, dalam buat lawak tu dia akan sampaikan nasihatnya yang tegas. Kita tak tahu ya, setiap insan, individu dia ada kelebihan masing-masing. Dan bila diterapkan nasihat dengan cara yang macam-macam lah, pelbagai mengikut keadaan masing-masing, kita dapat lihat bagaimana setiap bapa tu dia ada kemahiran untuk menyampaikan nasihat. Dan yang paling penting, bila digabungkan kesemua sekali ni, yang saya dapat lihat daripada apa yang Yati kongsikan, dia
berkomitmen penuh untuk melaksanakan amanah, kemudian dia beristiqamah untuk menjaga ahli keluarga, dan yang paling penting kemuncaknya adalah menyelamatkan anak-anak dia daripada api neraka, keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia daripada api neraka. Maksudnya membawa mereka ke syurga lah. Dan ini semua terangkum dalam maksud ayat Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Dan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata, maksud menjaga ahli keluarga daripada api neraka ini yang pertama sekali adalah menjaga, mendidik anak-anak, isteri dan anak-anak khususnya untuk mentaati Allah. Yang kedua, takut sangat untuk melanggar perintah Allah. Dan yang ketiga, untuk melazimkan ahli keluarga, isteri dan anak-anak untuk sentiasa mengingat Allah. Tiga sekawan ni, tiga serangkai ni kalau dijaga, insya-Allah akan menyelamatkan ahli keluarga daripada api neraka, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Terharunya, terima kasih Cik Wan kerana mendefinisikan setiap patah-patah kata-kata yang saya berikan di dalam IG saya kan. Masya Allah, saya tak sangka dia berguna dan bermanfaat begini sekali. Terima kasih banyak. Sungguhnya kepada kata lelaki, suami ataupun bapa itu sendiri, rijal. Rijal itu kalau dalam bahasa Arab pun kaki pun rijalun. Betul, kan maknanya adalah yang berdiri, yang menegakkan keluarga. Semoga keluarga itu sejahtera. Bukan sekadar kat dunia tapi sampai akhirat nanti, insya-Allah. Terima kasih banyak, dan insya-Allah pasti kita sama banyak lagi nak berceritakan tentang perihal bapa, dan anda masing-masing ada ucapan untuk bapa masing-masing. Jom kita kongsikan. Ini masanya, saatnya untuk sama-sama kita menghargai bapa kita yang banyak berkorban untuk kita. Pastinya untuk sama-sama kita kongsikan di FB IKIM FM yang sedang bersiaran secara langsung saat ini, dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Jom kita pakat share untuk sama-sama kita dapatkan manfaat untuk kita lebih menyayangi insan yang bernama bapa dalam keluarga kita, insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Selawat dan salam wa rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran waktu ini bersama Cik Wan Rosli Abdul Majid di Konti IKIM, Masjid Syariah dan Perundangan. Hari ini kita membincangkan berkenaan dengan bapa. Di pundaknya ada amanah yang tinggi menggunung untuk sama-sama kita meraihkan bapa-bapa kita semua. Kita tak boleh nak tinggal sebenarnya. Dalam diri kita ada genetik satu perkara. Ada karakter sebenarnya. Ya, betul. Sebenarnya ada karakter bapa kita sebenarnya dalam diri kita. Masya-Allah. Terima kasih pada Cik Wan Rosli bawakan tajuk yang sangat-sangat baik ini sama-sama kita kongsikan. Dan ramai sebenarnya sahabat-sahabat kita di FB dan juga di IG kongsikan ucapan-ucapan untuk ayah masing-masing. Masya-Allah, teruskan. Nanti saya bila kesempatan saya akan bacakan untuk rakan-rakan yang lain juga ambil inspirasi daripada itu, insya-Allah. Dan kita nak sambung lagi bicara kita pada hari ini berkenaan dengan bapa, amanah menggunung di pundaknya. Sebagaimana ibu, bapa juga diberi kedudukan tinggi dalam Islam. Al-Quran rakamkan banyak kisah-kisah menarik, menyentuh jiwa antara bapa dan anak, dan banyak lagi lah sebenarnya. Mungkin ada penjelasan tentang itu, silakan. Terima kasih Yati. Sebenarnya untuk panduan pendengar kita sebenarnya dalam siri membincangkan hak. Minggu lepas kita bincangkan hak kepada Allah. Sepatutnya minggu ni hak ke atas diri sendiri. Tapi kita berikan laluan istimewa kepada bapa. Kita bincangkan tentang tanggungjawab bapa yang merupakan hak bagi anak-anak atau juga isteri. Jika daripada seorang suami, tanggungjawab seorang suami menjadi hak ke atas isteri. Dan bila berbicara tentang kedudukan bapa dalam Islam ni, kita tahu meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila seorang bertanya kepada Nabi tanggungjawab antara bapa dengan ibu, sebut 3 kali mak, lepas tu baru bapa. Tapi maksudnya bapa juga penting. Ibu tu sebab Yati, seorang ibu, bagaimanalah pengorbanan seorang ibu saat hamil tu tak boleh digambarkan bagaimana melahirkan satu lagi situasi antara hidup dan mati. Besarnya pengorbanan seorang ibu. Sebab itulah keutamaan diberikan kepada ibu. Sebelum kita bawakan, kita kongsikan kisah-kisah yang dirakamkan oleh Al-Quran, dan Yati juga kongsikan dalam Facebook Yati, dan ada sahabat-sahabat kita yang lain. Saya nak kongsi terus, panjang-panjangkanlah apa yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita. Saya nak mulakan dengan satu mutiara kata atau juga syair Arab yang menyebut yas'alunani ma ajmalu 'aitri ladaik qultu ra'ihata abi fi malabisi ba'dama adumuh. Maksudnya mereka bertanya kepadaku, wangian apakah yang ada pada diri kamu? Aku menjawab,
bau tubuh ayahku yang melekat pada pakaianku setelah aku memeluknya. Bayangkan, dalam banyak-banyak perfume yang ada atas muka bumi, yang pernah kita beli, yang pernah kita miliki, yang ni yang paling natural dan yang paling memberikan kesan dalam hidup kita. Ya, ya? Oh, keringat ayah. Ya, betul. Dan satu lagi, ini mungkin bagi sahabat-sahabat kita yang mungkin telah kehilangan ayah masing-masing, tidak mengapa, kerana masih ada medium untuk terus kita berbakti, ya, bersambung dengan roh mereka di alam sana dengan melalui doa, dan diteruskan amalan-amalan mereka yang mereka buat sepanjang hayat supaya pahala itu terus berterusan kepada mereka, atau juga dengan menyambungkan silaturahim dengan sahabat-sahabat orang yang mereka kasihi di atas muka bumi ini yang masih ada. Na'rifu qimatal milhi 'indama nafqiduhu wa qimatul abi 'indama yamut. Maksudnya kita hanya menyedari pentingnya, besarnya nilai garam tu bila kita dah kehabisan garam. Oh, betul. Kenapa orang Arab ni sebut garam-garam ni penting dalam masakan, ya? Dan kita hanya tahu menghargai nilai kasih sayang seorang bapa apabila kita telah kehilangannya. Ini kata-kata syair Arab. Dan kalau dalam Al-Quran tu banyaklah kisah-kisah bagaimana Al-Quran ni sebaik-baiknya lah kita jadikan panduan, dan bagi para bapa yang mungkin mendengar kita pada ketika ini, teladan terbaik untuk bapa seharusnya daripada Al-Quran dan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga insan-insan terpilih yang disebut dalam Al-Quran, dan juga sahabat-sahabat Nabi, para salafus soleh, ya, tabi'in dan sebagainya, golongan tabi'in. Semua itu dirakamkan dalam banyak kitab, dan cuma tinggal bagi kita adalah untuk menghidupkan kisah-kisah itu dalam kehidupan kita seharian. Misalnya kalau kita sebut tentang aspek keimanan sebagaimana diberikan panduannya oleh Al-Quran, Luqman lah dalam surah Luqman, ya, misalnya dalam ayat 13, Luqman mengajarkan anaknya tentang untuk sentiasa menjaga hubungan dengan Allah, tidak mensyirikkannya. Minggu lepas kita sebut bagaimana hak Allah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz, untuk Nabi tanya kepada Mu'adz, apa yang dikatakan sebagai hak Allah? Mu'adz kata, Allah dan Nabinya lah, yang Rasulnya yang lebih mengetahui, dan Nabi mengajar bagaimana hak Allah itu adalah untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah tanpa mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Kita dah jelaskan minggu lalu, selaras dengan ayat yang dalam surah Al-Luqman tu, ya. Ya, betul. Dan dalam nasihat Luqman, antara nasihat awal Luqman kepada anaknya disebut, wahai anak kesayanganku, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu kezaliman yang besar. Kenapa kezaliman yang besar? Kerana dosa syirik tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah hati kita, ya, untuk tidak sekali-kali melakukan dosa ini. Dan kalau kita baca kitab pendidikan anak-anak dalam Islam, saya dah sebut tadi, Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan, perkara tentang keimanan ni yang first kali dalam buku tu, buka buku tu ada mukadimahnya yang panjang-panjang tu, kemudian bahagian yang pertama sekali tentang pendidikan, banyak kategorinya. Kategori yang paling asas, yang pertama awal sekali ditekankan ialah keimanan, adalah peribadatan, hubungan sosial, kemasyarakatan dan sebagainya. Dan bila kita bercakap tentang keimanan ni, saya suka nak berkongsi dengan pendengar-pendengar kita, ibu bapa ni jangan sekali-kali merendahkan potensi akal anak-anak. Meskipun anak tu masih kecil. Sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kanak-kanak yang berada di sekeliling baginda Malik bin Anas, ya, Anas bin Malik. Dan dalam hubungan ni kita dapat lihat nasihat yang diberikan oleh Nabi kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bagi nasihat kepada Ibn Abbas, kata Nabi, ya gulam, membayangkan, bila sebut gulam tu maksudnya masih kecil, ya, umur antara 8 hingga 10 tahun begitu. Jagalah Allah, nescaya Allah menjagamu. Beritahu anak-anak selalu begitu. Jagalah anak, nescaya Allah, jagalah Allah, nescaya Allah menjagamu. Itu satu. Yang kedua, jagalah Allah, nescaya kamu mendapati dia ada di hadapanmu. Maknanya
bukan lokasi tetapi nak bagi tahu Allah ada, sentiasa ada. Bila nak lakukan maksiat, kita akan sentiasa ingat Allah. Itu akan menghalang kita daripada melakukan kemaksiatan. Jika kamu hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, minta kepada Allah dulu. Dan jika hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Minta sesuatu, satu perkara, minta pertolongan, satu perkara, minta kepada Allah. Maknanya nak minta benda pun minta kepada Allah. Misalnya seorang anak bercita-cita nak memiliki apa ya? Mungkin sekarang ni dia tengah minat, anak yatim minat apa sekarang melukis. Mungkin bahan-bahan alat peralatan melukis dan sebagainya. Pucuk yati dan bapa diorang mungkin tak dapat, mintalah kepada Allah supaya digerakkan hati ibu bapa. Begitu sebagai contoh. Contoh-contoh yang dekat dengan mereka. Dan hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Saya teringatlah salah seorang sahabat saya. Dia kata nak rasa tergelak pun ada, tapi tersentuh di hati pun ada. Bergaduh dua beradik ni. Dan si adik ni rasa sedih sangat, tak boleh mengalahkan si kakak. Terus ambil wuduk, duduk atas sejadah, terus berdoa. Mengadu kepada Allah dengan sesungguh-sungguh hati. Betapa remuk redamnya hati dia. Masya Allah. Disakiti oleh si kakak. Bagaimana seorang anak kecil menunjukkan teladan terbaik kepada kita, golongan dewasa, untuk meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Maksudnya didikan yang sangat sempurna. Sangat sempurna ya. Ketahuilah, jika seluruh manusia bersatu memberikan kebaikan kepadamu, hal itu takkan terjadi, takkan diperoleh kalau orang nak bagi kebaikan, orang nak bagi keuntungan. Seluruh manusia bersatu di atas muka bumi ini takkan berlaku selain apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika sebaliknya mereka bersatu untuk melakukan kemudaratan, keburukan, marah punya pasal nak menyusahkan kita, nak menyakiti kita, melukakan kita, takkan berlaku perkara itu melainkan dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan pada usia yang masih kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menanamkan perkara seumpama itu dalam pemikiran Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Kalau kita tengok Al-Quran juga, kita belik-belik Al-Quran sebenarnya yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita juga, nasihat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, juga Nabi Yaqub alaihi salam, dirakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 132, nasihat supaya kekal dalam agama, kena istiqamah dalam agama. Nasihat ni kena selalu diberikan kepada anak-anak. Bapa-bapa yang di luar sana, inilah tanggungjawab supaya diberikan, sentiasa dijaga nasihat yang diberikan kepada anak-anak supaya kekal dalam pemikiran mereka. Barangkali setelah berjaya menyambung belajar di luar negara, kita tak tahu ya, dan suasananya, situasi berbeza sama sekali sama yang ada di dalam negara ni, maka bekalan yang paling akan dijaga oleh anak-anak nasihat dan pesanan ibu bapa mereka. Istiqamah menjaga agama sebagaimana disebut dalam ayat 132 surah Al-Baqarah. Nasihat daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihi wassalam, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam Islam, dalam keadaan sebagai Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sedikitlah Yati untuk respon kepada persoalan Yati. Panjang pula ya. Tapi Masya Allah, betapalah Allah merakamkan banyak kisah-kisah interaksi bapa kepada anak-anak. Betapa pentingnya lah individu yang mana bapa tu dalam kehidupan anak-anak kan, daripada awal sampailah ke hujung hayatnya nanti kan. Masya Allah, memang takkan boleh berpisah, takkan boleh dipisahkan. Dan menarik juga sebab tadi dah hujung tu sebut tentang Nabi Allah Ibrahim AS. Kalau kita boleh lanjutkan sikit lah, yang mana kan kita selalu tahu pun antara doa Nabi Ibrahim AS yang terkenal sampai kita pun kan, antara yang wajib untuk kita baca jugalah untuk anak-anak kita kan, doa-doa Nabi Ibrahim AS yang boleh kita ambil sebagai seorang bapa. Mungkin kita boleh kongsikan supaya kita dapat menjadikan teladan bagaimana baginda dengan keturunan baginda istiqamah mendirikan solat itu. Silakan. Ya, ini dirakamkan dalam ayat 40 surah Ibrahim. Rabbi sya'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Saya percaya ibu-ibu rajin sangat baca, bapa-bapa mungkin ya. Ada perkongsian sahabat kita di FB bagaimana beliau seorang ustazah ya, beliau ke rumah
seorang guru matematik, dan bila masuk waktu solat, katanya dia terharu lihat anak sahabatnya mudah saja untuk mendirikan solat tanpa perlu diingatkan, disuruh, tak perlu. Jadi bila ditanya apa rahsianya, inilah doa ini menjadi asas ataupun amalannya yang dibaca sejak masih belum mendirikan rumah tangga. Jadi semenjak awal lagi kan, belum bertemu dengan bapa kepada anak pun, kepada anak sudah dibacakan, dijadikan amalan dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surah Taha ayat 132 berkaitan solat juga ya. Selain kita mendoakan bapa-bapa dan ibu mendirikan mendoakan supaya diri sendiri baca untuk diri sendiri dulu, istiqamah menjaga solat, dan kemudian zuriat keturunan. Diperintahkan juga supaya ibu bapa, khususnya bapa dalam hubungan ini, untuk mengingatkan anak-anak supaya sentiasa menjaga ibadah solat, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan solat dan hendaklah kamu tekun bersabar menunaikannya. Maknanya nak tunaikan solat ni, nak jaga solat ni satu perkara yang sangat-sangat besar. Sebab dan berat. Besar dan berat. Sebab tu disebut dalam ayat ni, tekun bersabar menunaikannya. Ya, kita pun sendirilah sebelum kita bagi isyarat ni, mesej penting ni kepada para bapa, kita yang bercakap ni pun kan, bagaimanalah kualiti solat kita, bagaimana kita istiqamah menjaga solat kita, solat sebagai tiang agama itu, bagaimanalah rupanya kalau kita boleh nampaklah ibadat solat kita itu yang dibawa naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas turun ayat ni, hati ya, dan pendengar kita menarik kalau kita dapat lihat ayat 132 surah Taha ini, Imam Qurtubi tafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan bahawa selepas turun ayat ni, Nabi SAW setiap pagi akan ingatkan Sayyidina Ali dan juga Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha untuk mendirikan solat setiap pagi walaupun sudah bersuami. Ya, betul. Kadang-kadang kita mungkin fikir tanggungjawab tu sudah berpindah, bukan tanggungjawab aku lagi. Telah berpindah kepada suami, telah diserahkan, diamanahkan, diwakilkan penjagaan, perlindungan dan sebagainya, terutama tanggungjawab keagamaan kepada menantu ya. Tapi sebagaimana kita dapat lihat dalam hubungan ini, Nabi meneruskan tanggungjawab itu tanpa mengira siapa sebenarnya berada dalam situasi untuk mengingatkan. Kerana kita tahu Al-Quran sendiri menjelaskan kepada kita, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat-sangat bermanfaat untuk orang beriman. Orang beriman ni dia sepatutnya sukakan nasihat, terutama kepada keluarga kita, sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Dan yaitu bila kita sebut tentang solat, satu perkara yang sedikit menyedihkan kita lah. Ramai ya dalam kalangan remaja kita, anak-anak kita yang mengabaikan solat berasaskan beberapa kajian yang saya baca. Antara punca yang menyebabkan remaja ataupun anak-anak tidak menunaikan solat, satu, kerana mereka tidak menganggap solat itu penting dan tidak memberikan keutamaan kepada solat. Pada fikiran mereka, tak mengapa, masih muda, nanti tua-tualah boleh tunaikan solat. Atau juga disebabkan keseronokan mereka terhadap perkara-perkara tertentu, kegiatan co-curricular ataupun game ya, yang menyebabkan mereka lalai. Dan juga satu kajian yang dijalankan oleh USIM pada 2016 menunjukkan faktor dominan untuk remaja ataupun anak-anak solat ni adalah ibu bapa, khususnya bapa. Dan ada satu kajian yang menunjukkan dapatan ada anak-anak solat sebab takut kena marah dengan bapa. Tak apalah. Tapi itu sebagai langkah pertama langkah mungkin. pertama akhirnya akan sebati menjadi tanggungjawab ya, dia jadi kebiasaan ataupun amalan dia. Dan seterusnya, ini saya suka bila Yati kongsikan. Kasih sayang, menjadi pendengar yang attentive, pendengar yang baik ya, good listener, ditunjukkan. Misalnya ini dirakamkan oleh Al-Quran. Selain kita sebut tadi tentang nasihat daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihissalam tentang supaya anak-anak sentiasa kekal dalam agama, sentiasa para bapa ni memberikan ingatan dan pesanan itu, kemudian perintahkan solat ya, dan sentiasa mendoakan supaya anak-anak menjaga solat. Menjadi seorang pendengar yang baik juga ditunjukkan oleh Al-Quran, sebagaimana dalam kisah Nabi Yaqub alaihissalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam.
dan juga anak-anak yang lain. Misalnya Yati kongsikan Nabi Yaqub, dia menjadi pendengar yang sangat-sangat baik kepada Nabi Yusuf bila diceritakan tentang mimpi itu. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapaku, aku melihat 11 bintang dan matahari dan bulan tunduk hormat kepadaku. Nabi Yaqub bila dengar mimpi itu, apa responnya? Jangan cerita mimpi ini kepada saudara-saudara kamu yang lain, adik-beradik yang lain, sebab nanti takut mereka ada perancangan jahat. Itu nasihat pertama. Mimpi ni sesuatu yang personal, betul tak Yati? Kan bagi para nabi ni mimpi membawa isyarat-isyarat yang benar, ya, mesej yang benar. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam bila mimpi diceritakan mimpi itu kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maknanya hubungan tu sangat-sangat rapat. Kan Wak Imam mimpi pun boleh share. Boleh share, kan. Dan bila mendengar cerita mimpi tu, mendengar dengan penuh perhatian, ya, dan memberikan nasihat yang baik sebenarnya yang diberikan oleh Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dalam situasi yang lain, Nabi Yaqub diminta oleh anak-anak yang lain untuk membawa Bunyamin pula. Yusuf dah hilang. Meskipun masih ada rasa sedih, Nabi Yaqub alaihissalam tidak terpengaruh dengan perasaan itu. Bila dikabarkan oleh anak-anaknya yang lain untuk membawa Bunyamin ke Mesir atas permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu mereka tak kenal pemerintah. Jadi pada ketika itu dia memberikan pesanan kepada anak-anaknya, jangan masuk Mesir melalui satu pintu, tetapi masuk dari pintu-pintu yang berbeza. Tahu kebimbangan mereka ni, sebab first time dah hilang Yusuf, kali ni nak bawa Bunyamin, ada potensi hilang lagi. Jadi Nabi Yaqub menyatakan keprihatinan baginda dan memberikan pesanan yang cukup baik. Pesan yang cukup baik, yang sangat strategik. Maknanya kalau tertangkap semua. ada di lokasi yang berbeza-beza. Dan sudah pastilah Yati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai lambang kasih sayang sejati. Ya, Masya-Allah. Itu kita akan ceritakan nanti lepas kita berhenti rehat. Tak sabar rasanya. Dan saya nak kongsikan sedikitlah antara perkongsian ucapan-ucapan dan juga perkongsian sahabat-sahabat kita. Kita nak raikan sikitlah bersempena hari ni pun kita memang nak meraihkan para bapa. Kata daripada Tok Fan Ikim Hasmi Zasari. Dia kata alhamdulillah arwah bapa seorang yang sangat menghargai bakat beliau, banyak memberi galakan dalam apa jua yang beliau minati. Beliau hanya dapat jumpa bapa waktu subuh sebelum ke sekolah, dan kalau ada peluang dapat jumpa waktu malam, beliau perlu faham bapa milik masyarakat, sering dalam mimpi memeluk arwah. Masya Allah, itu paling indah lah dalam hidupnya. Dan kita akan kongsikan nanti, kalau ada masa kita akan kongsikan sikit-sikit lah kan perkongsian sahabat-sahabat kita, dan yang lain boleh baca dah sebenarnya sebagai inspirasi kita bersama. Kejap lagi kita nak kongsikan bagaimana susuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh seorang bapa. Kita akan kongsikan. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari Hati, kita berkongsi mencari solusi. Awas penipuan firma klon. Penipu akan menggunakan nama, logo dan butiran lain firma yang sah untuk mempromosi skim pelaburan palsu melalui saluran media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Twitter dengan menjanjikan pulangan yang luar biasa tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko. Sentiasa rujuk laman web Suruhanjaya Security Malaysia di www.sc.com.my untuk menyemak firma yang dilesenkan dan didaftarkan serta senarai peringatan pelabur sebelum melabur. Hubungi, semak dan dapatkan pengesahan secara langsung dengan firma yang berlesen dan berdaftar dengan SC. Semasa membuat pelaburan, pastikan pembayaran dibuat terus ke akaun bank rasmi syarikat berlesen dan berdaftar dengan SC. Pesanan ini dibawakan khas oleh Investmart, satu inisiatif Suruhanjaya Security Malaysia. Apa perasaan anda jika dengar anak anda menangis kelaparan setiap hari kerana tiada makanan? Kalau ada makanan pun hanya berlaukkan cili sahaja. Allah mesti sedih kan? Lebih menyayat hati ramai anak-anak kekurangan zat sehingga perut mereka membusung kerana tidak dapat makan makanan yang berprotein. Apa kata kita bantu mereka dengan sedekah daging kurban melalui Serantau Muslim?
pahala kurban dapat, pahala sedekah pun dapat. Layari sekarang kurbanmudah.com atau hubungi 03 8408 1789. Sedekah Serantau Muslim. Filantropi Islam dan Wakaf Korporat di Malaysia adalah buku baharu terbitan IKIM. Buku yang membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan jenis kedermawanan dalam Islam ini telah diterbitkan pada 2019. Buku yang banyak mengupas tentang konsep wakaf korporat ini sesuai bagi mereka yang sudah menceburi bidang ini seperti tokoh korporat, ahli-ahli akademik seperti pensyarah, pelajar-pelajar institusi dan kepada mereka yang berminat dalam menambah pengetahuan tentang wakaf korporat ini. Layari laman web kami www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 388 untuk mendapatkan buku ini segera. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di radio. Institut Kefahaman Islam Malaysia kembali bersiaran Masjid Syariah dan Perundangan bersama Cik Wan Rosli Abdul Majid di Konti, bukan fellow di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini bercerita tentang bapa, amanah menggunung di pundaknya. Ini kita nak tahu bukan sekadar kita nak berceritakan bagaimana bapa itu bertugas ataupun menjalankan amanah, tapi bagaimana kita nak menjaga mereka, menjaga hak mereka sebagai seorang manusia dan juga seorang bapa itu sendiri, insya-Allah. Jadi kita nak ambil sikit contoh. Ini sangat menariklah untuk sama-sama kita kongsikan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bapa kepada anak-anak yang paling sweet lah kata orang kan, dengan Fatimah sendiri, masya-Allah. Kita kan nak kongsikan lagi cerita tentang baginda. Silakan. Yati dan pendengar kita, selalulah kita bawakan kisah baginda dengan puteri kesayangan baginda Fatimah radhiyallahu anha. Tak putus-putus kita kongsikan dalam maulid, rancangan maulid dengan Ustaz Muhadir Haji Jul pun selalu ceritakan. Kita nak selalu bawakan supaya kita sentiasa ingat, meskipun saya tahu pendengar-pendengar kita dah hafal dah kisah ni, cuma dia selalu diingatkan. Itu lebih baik kerana dia akan terus kekal dalam ingatan kita, insya-Allah. Fatimah radhiyallahu anha tu memang kita tahulah kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bila dah berpindah jauh sikit Nabi sedih, sehingga seorang sahabat tahu Nabi sedih sehingga sanggup memberikan rumahnya untuk didiami oleh Fatimah dekat dengan rumah Nabi. Itu yang tadi bila kita sebut, bila turun ayat tentang kewajipan perintah ke keluarga kamu mendirikan solat tu, Imam Qurtubi kata bila turun ayat tu, Nabi tiap-tiap pagi memang dah jadi amalan baginda untuk sentiasa panggil Sayyidina Ali dan juga Fatimah untuk mendirikan solat. Maknanya apatah lagilah kita anak tidur je kat bilik kot kan, terkejut dan bangun solat. Saya teringat Cik Said kongsikan bagaimana kadang-kadang ibu bapa ni dia terpedaya dengan rasa kasih kepada anak. Kalau rasa kasih kepada anak, jangan biarkan anak terus tidur. Kalau benar-benar kasih akan anak, kejutkan anak itu untuk mendirikan solat, kerana ini jaminan masa hadapan mereka. Dan bila sebut tentang lambang kasih sayang Nabi ni sebagai lambang kasih sayang, terangkum dalam maksud rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tergambar melalui kasih sayang baginda yang tidak berbelah bahagi, sampai rasanya tak cukup perkataan kalau kita nak ceritakan kasih Nabi kepada isteri-isteri baginda dan juga kepada anak-anak baginda, khususnya dalam hubungan ini Fatimah radhiyallahu anha. Disebabkan kasih sayang itulah, Yati pendengar kita, maka Fatimah meneladani Nabi dalam setiap perkara. Sampai Aisyah kata, bila aku tengok Fatimah ni, tak ada orang yang lebih mirip dengan Nabi melainkan Fatimah, sebab cara berjalan pun macam Nabi. Fatimah ni punya comelnya, apa yang Nabi buat pada dia bila dia datang dalam majlis Nabi, Nabi akan berhenti, Nabi berdiri, pegang tangan dia, dudukkan dia, kecup dahi dia, dan dia akan buat perkara yang sama bila Nabi datang ke rumah dia, nak jumpa dia dan sebagainya lah. Dia ikut exactly macam mana Nabi buat kepada dia. Dan juga Aisyah kata dekat-dekat Nabi nak wafat, Fatimah datang pun Nabi masih gagahkan diri nak buat sebagaimana yang baginda selalu buat kepada Fatimah radhiyallahu anha. Dan itulah bila kita bercakap tentang kasih sayang seorang bapa kepada anak-anaknya, kadang-kadang bapa kita ni, Yati, bapa-bapa kita kat luar sana, dia tak nafikanlah, dia prihatin, dia sayang, tapi dia tak nak tunjuk kasih sayang dia. Sebab mungkin ada setengah bapa rasa
terutama kalau dilebih-lebihkan tunjuk kasih sayang terutama kepada anak lelaki tu akan jadi lembut. Mungkin dia fikir begitu. Maka ada setengah pula fikir, Allah, hilanglah macu aku ni. Kan ego tu macam tercabar sikit di situ. Maka disebabkan ibu ni merupakan mahkota kasih sayang, bab kasih sayang ni bagi kat ibu. Ya, sebenarnya tanggapan tu salah. Sebenarnya dapat kita lihat contoh-contoh yang diberikan, contoh terbaik yang diberikan kepada kita, bapa yang memberikan kasih sayang yang sempurna hatta dalam hatinya sehingga dizahirkan dalam bentuk perbuatan sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, melahirkan insan-insan yang hebat. Ya, Fatimah sendiri memiliki keberanian yang tinggi. Sebut tentang keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana Asma binti Abu Bakar ketika hamil, sedang hamil, tetapi sanggup menjadi penghantar makanan. Pada ketika itu dia mendapat wanita dua tali. Ya, wanita dua tali. Datun nithaqain, maksudnya tali tu dibelah dua untuk dia letak makanan, dan cerdiknya dia ketika menghantar makanan tu dia make sure ada kambing-kambing yang ikut dia supaya tutup tapak kaki dia, ya. Dan hamil tu Yati memanjat bukit untuk ke Gua Sur untuk menyampaikan makanan, dan selepas itu diinterogate oleh Abu Jahal, ditampar dan sebagainya. Sanggup dalam keadaan yang sangat genting begitu tetap menjaga rahsia keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bapanya Abu Bakar. Dan itu menunjukkan bahawa kasih sayang yang ditunjukkan, yang diberikan, sama ada secara sembunyi ataupun lebih-lebih lagi secara terbuka, secara ekspresif, kita begitu, zahirnya nampak terang, itu takkan memberikan mudarat, malah membesarkan jiwa anak-anak itu, menjadikan mereka begitu yakin, begitu berani. Itu contoh yang dapat kita berikan. Satu perkara lagi, kasih sayang ni kalau kita nafikan, kita tak tunjuk, kajian menunjukkan bahawa anak-anak yang melakukan perbuatan salah, salah laku, delinquent dan sebagainya, banyak kajian yang saya lakukan, Yati, dalam kajian tentang LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender dan sebagainya, yang seumpama dengannya itu, mendapati anak-anak misalnya yang tergolong dalam kategori yang cenderung daripada perempuan nak menjadi lelaki ni, atau juga sebaliknya, mereka ini boleh kata sebahagian besarnya kurang kasih sayang keluarga, khususnya bapa. Ya, terutama tak dapat sentuhan bapa. Dan ada seorang anak gadis remaja yang kehilangan bapa disebabkan perceraian. Dia tak ada kita kata image bapa dalam hidup dia, dan dia menempuh banyak dugaan dalam kehidupan dia, cuba diperkosa, maaf saya sebut perkataan ni dan sebagainya, dan dia rasa selamat apabila dia menukar identiti dia daripada seorang perempuan menjadi sebaliknya, kerana dia nak rasakan keselamatan itu. Dan kalau kita dapat lihat, Albert Bandura, profesor dalam bidang psikologi Universiti Stanford seawal tahun 1999, mengatakan delinquent, kanak-kanak yang melakukan salah laku ataupun remaja, mereka ni menderitai kehilangan kasih sayang bapa dalam hidup mereka. Dan kita tahu kewujudan peranan bapa, kehadiran bapa dalam hidup anak-anak itu penting, tetapi lebih penting lagi bapa dengan kasih sayang. Itu kena dua perkara yang perlu kita sedar. Bapa kena ada dalam hidup anak-anak, melainkan dipisahkan oleh keadaan-keadaan tertentu, kita maklum dan kita terima dengan kerana kasih sayang Allah tu lebih lagi. Kerana kasih sayang itu Allah itu lebih lagi. Tapi bila ada itu, mesti pastikan kasih sayang mesti diberikan. Yati pernah ingat, saya pernah berkongsi bagaimana salah satu tradisi masyarakat Arab jahiliah, bila mereka tidak sukakan anak-anak perempuan ni, mereka membunuh, menanam
anak-anak perempuan itu hidup. Kalaupun mereka nak benarkan hidup, mereka biarkan anak-anak itu tanpa kasih sayang. Maka perlu kita tu macam membunuh mereka juga. Membunuh mereka juga. Sebenarnya bagi anak perempuan, kasih sayang yang tidak diberikan itu merupakan pembunuhan yang sangat menyakitkan. Itu sedikitlah. Bila cakap macam tu, kita teringat doa yang setiap hari, saban hari wajib jugalah kita baca hujung-hujung solat kan. Bukan hujung solat lah, selepas solat, Rabbi fili dhunubi wali walidayya kan, sampai ke akhir tu. Kat situ memang katakan bahawa sayangilah ibu ayah kita sebagaimana mereka mengasihi kita masa kita kecil. Timbal balas kasih sayang ibu ayah akan diberi pada Allah dengan kasih sayang anak itu pada ibu ayah. Maknanya betapa Allah memang ajar untuk kasih sayang. Ibu ayah kena kasih sayang pada anak. Akhirnya nanti anak pun ada kasih sayang pada ibu ayah. Masya Allah. Dan kita akan lepas ni sikit lagi kita nak kongsikan tentang cabaran masa kini buat kaum bapa, dan juga sikit lagi sebagai kesimpulan juga. Kalau kita boleh teruskan, terus je. Teruskan saja ya. Cabaran buat bapa masa kita kata akhir zaman ni memang sangat besar. Tak boleh nak tidur cabaran masa kini, dan sekiranya kita tak biasakan anak-anak kita dengan tanggungjawab solat ya. Kita dah sebut tadi bagaimana bila setiap ruang yang kosong itu dia akan terisi dengan sendirinya. Kalau jiwa anak-anak itu diisi dengan sebaik-baiknya dengan zikrullah, dengan kewajipan solat, ibadah dan sebagainya, anak-anak itu akan terjaga jiwanya. Jadi kita kalau mereka berada di mana pun kita serahkan kepada Allah SWT. Tetapi kalau tanggungjawab asas itu kita tak jaga daripada awal, maka akan terdoronglah mereka melakukan perkara-perkara yang kita tak sanggup dengar. Dan kita tahu bagaimana anak-anak yang tidak dibiasakan dengan kewajipan agama. Kalau kita baca statistik ni remaja kita, bagaimana Malaysia pada antara 2005 hingga 2011 kadar kehamilan remaja luar nikah Malaysia berada di tangga keempat daripada 10 negara menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Itu antara tempoh 6 tahun itu ya. Dan juga kalau kita sebut tentang anak-anak kita juga terdedah pada permainan game yang melalaikan, lepas tu pornografi. Ini risau sangat bila kita sebut. Dan juga satu benda yang saya terlibat dalam penyelidikan perkara-perkara seperti ini, aplikasi sembang sosial yang dilabelkan oleh pihak media dia sebagai mengajak ke neraka. Ini benda-benda yang mendorong mereka untuk mula explore perkara-perkara seperti ada hubungan sejenis dan sebagainya. Bagaimanalah seorang bapa, ibu, bapa, saya dalam hubungan kita nak kongsi tentang bagaimana seorang bapa. Saya nak bawakan persoalan seorang bapa. Banyak persoalan sebenarnya ditanyakan kepada saya dalam usaha saya buat penyelidikan tu. Bagaimana jika ibu dan bapa tiba-tiba mendapati anaknya merupakan seorang yang gemar kepada hubungan sesama jenis. Bagaimana jika seorang ibu atau bapa tiba-tiba mendapati anaknya zahir dan nampak sangat baik tapi sebenarnya seorang yang sangat kita kata sangat bertentangan dengan apa yang diperlihatkan. Misalnya tak boleh lekang daripada pornografi dan sebagainya. Betul, ada kes yang anak dah ketagihan pornografi. Ya, dah ketagihan pornografi dan sebagainya. Game pun sebenarnya cukup untuk membuatkan mereka sangat terlalai dan terleka. Dan saya nak bawakan satu SKMM bagaimana mereka melaporkan banding dengan belia menghabiskan 6 jam sehari untuk melayari internet kajian pengguna internet 2018 purata tempoh melayari internet 6.6 jam sehari, tetapi golongan belia peruntukan secara purata 8 jam sehari. Tetapi kajian UNICEF mengatakan bahawa 6 jam saja cukup untuk buatkan seseorang tu hilang kepuasan ataupun keseronokan hidup. Bayangkan itu kajian dari sudut
satu aspek dari sudut kejiwaan, dari sudut keagamaannya, kita bayangkan bagaimana kesan buruknya diakibatkan kepada remaja dan anak-anak seperti itu. Dan itulah antara cabaran-cabaran, saya sebut ringkas saja, kita tak boleh pergi dengan begitu dalam disebabkan masa pun yang telah habis. Dan itu saya tinggalkan ibu bapa, terutamanya bapa dengan persoalan-persoalan seperti itu. Bagaimanakah para bapa, mungkin kita boleh sambung minggu depan untuk menangani keadaan-keadaan seperti itu dengan terkejutnya, dengan sudah pasti bapa dia akan menyalahkan diri sendiri dulu. Apa yang telah aku lakukan, kat mana silapnya yang menyebabkan anak-anak terjebak dengan perkara-perkara seperti itu. Dan saya nak tutup perbincangan kita perkongsian kita pada hari ini, Yati, dengan pesanan Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim, bagaimana anak-anak telah rosak disebabkan sebagaimana kelalaian dan kelekaan ibu bapa. Maknanya bila bapa lalai mencuaikan tanggungjawab agama, itu disaksikan dengan mata kepala sendiri anak masing-masing, dan itu menyebabkan mereka menjadikan ia sebagai contoh dan teladan. Dalam pepatah Melayu, peribahasa kita pun ada, bapa murid anak rintik, bila bapa kencing berdiri anak kencing berlari, itu semua ada maknanya. Bapa ni memberikan contoh teladan yang cukup besar kepada anak-anak. Begitu juga kalau mereka tunjukkan contoh yang buruk, itu jugalah yang akan memberikan image, memberikan message, memberikan sesuatu yang mungkin kekal dalam fikiran dan diri anak-anak. Itu yang patut kita berikan perhatian sebesar-besarnya. Masya Allah, ini satu pembuka mata juga untuk kita, bahawa individu insan yang manusia pertama yang mengajarkan syahadah di telinga setiap anak sebenarnya kan. Lahir-lahir ayahlah yang akan mengazan dan mengiqamahkan anak-anak, mengenalkan Allah kepada anak. Tapinya di bahu ayah tersebut ketika mendukung anak, memang dah letak dah segunung amanah di pundaknya. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung. Kita akan besarkan lagi topik ini tentang hak seorang ayah dan juga seorang anak, seorang dalam keluarga masing-masing. InsyaAllah sampai kita bertemu lagi minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.